Assalamualaikum, saya Masnita Muhammad, pensyarah daripada Pusat Kajian Keselamatan Cyber, Cyber Security lah di UKM. Terima kasih hubungi saya kepada soalan Nur Aisyah dulu. Apa itu phishing scam? Macam kita dengar macam phishing fish tu kan, tapi bukannya fish yang nak dipancing, tetapi sebenarnya dia nak pancing data peribadi, credential, maklumat yang bersifat rahsia. So bila kata apa itu phishing scam, dia jatuh di bawah jenayah cyber lah. Satu bentuk ancaman, satu bentuk kita boleh katakan dia sebagai penipuan lah. Penipuan untuk curi data ataupun curi maklumat-maklumat yang berbentuk rahsia. Contohnya seperti kita punya nombor akaun bank, itulah maklumat-maklumat credential, password dan sebagainya. So bagaimana phishing itu dibuat? Kalau dalam bahasa Melayunya, phishing ini dipanggil pancingan data. Sebab dia memang nak pancing kan? Pancing data, tetapi dalam bahasa mudahnya nak mencuri data lah sebenarnya. Dia bukan pemilik data dan dia nak mencuri data. Jadi dalam proses dia nak mencuri data tu, bagaimana dia nak macam memujuk orang cuba klik pada satu akaun palsu ataupun laman web palsu. Dia akan bina selalunya scammer ni dia akan bina satu laman web palsu tapi kita nampak macam betul. Sebab itu kalau buat online banking, seeloknya buat di desktop, jangan buat di phone. Sebab di desktop tu dia lebih selamat. Kita boleh nampak secure punya features. Contohnya dia punya URL dia HTTPS. S tu secure kan. Tapi kalau kita buat di phone ni, kalau kita download Maybank punya mobile apps kan, kita tak nampak dia punya URL tu. So ada banyak features yang sebenarnya lebih selamat membuat transaksi bank di web, di desktop berbanding dengan menggunakan phone. Kadang-kadang bila kita pergi dekat Maybank to you, kita nampak gambar harimau, kita ingat dah memang itulah laman web yang betul, tapi sebenarnya tak. Kadang-kadang scammer ni dia bangunkan satu laman web yang kita nampak seolah-olah betul tapi sebenarnya bukan. Maybank kalau kita tengok macam CIMB sotong kan, so jangan percaya pada gambar lah. Sebenarnya kena tengok dia punya URL, banyak indikator dia lah yang menunjukkan sebenarnya ini adalah satu phishing, tujuan dia untuk mencuri data. Jadi apa itu phishing scam? Kalau kata phishing tu dia memang dah satu bentuk scam, penipuan lah sebenarnya. Okay. Dan dia phishing ni dia jatuh di bawah teknik kejuruteraan social engineering. Social engineering ni dia memang sangat bagus dalam bermain dengan psikologi manusia. Kadang-kadang dia hantar phishing ni melalui email. Tiba-tiba kita nampak email tu daripada contohnya daripada pegawai di lembaga hasil. Sekarang ni sebab musim macam saya bekerja kena bayar cukai kan. Jadi kita nampak yang hantar ni memang daripada pegawai di lembaga hasil. Jadi dia akan gunakan bentuk-bentuk elemen yang memang untuk pastikan kita ni macam takut, kita percaya dia datang daripada orang yang trusted. Contohnya pegawai LHDN ataupun pegawai bank dan sebagainya. So dia memanipulasi manusia sebab manusia ni memang dipanggil satu bentuk weakest link. Kadang-kadang teknologi tu bagus tapi elemen manusia tu tak bagus. Jadi dia memang dia exploit lah manusia ni. Manusia ni mudah percaya kalau umpan sikit. Contohnya masa COVID kan ramai nak pakai sukarelawan kan. Dekat pusat-pusat COVID tu. Jadi ada tu yang memang umpan dalam email tu dia kata anda terpilih menjadi sukarelawan untuk PPV semua. Jadi ada allowance diberi dengan amount sekian-sekian. So benda tu adalah salah satu bentuk umpan. Kan macam kita nak memancing ikan tu kena ada umpan kan. So umpan tu selalunya dalam bentuk keuangan. Jadi itu adalah phishing scam.
berapa jenis phishing scam secara umumnya? Sebenarnya ada banyak. Ada yang kata 3, ada yang 5, ada yang 7. Tapi asasnya dia ada 3. Satu, phishing yang biasa ni. Maksudnya dia hantar umum. Contohnya dia akan hantar you punya software antivirus dah tak update lah. You kena update antivirus supaya tak ada kena attack dengan malware ke ransomware. Sila update antivirus anda telah lapuk kan, disuruh update. Jadi itu umum je, dia hantar tu dia tak tahu pun, dia hantar secara lamsam lah, semua dapat. Kalau yang satu lagi, kategori yang kedua tu kita panggil spear phishing. Maksudnya pancingan data spesifik. Dia memang dia dah buat homework, bermaksud dia dah target dah siapa spesifik audience untuk dia curi data tersebut. Situ dia dah ada buat homework lah. Macam mana scammer ni buat homework, dia akan pergi satu laman web organisasi, dia akan study, dia tengok job scope dan sebagainya. Bermaksud ada homework telah dibuat oleh scammer ni. Itu kategori yang kedua. Dan kategori yang terakhir ni dipanggil whaling. Whale ni macam ikan paus. Ikan paus kan, ikan tu besar kan. Maksudnya kalau dapat ikan paus tu memang untung dia besar lah. Jadi yang tu dia sasarkan, scammer ni dia sasarkan kepada contohnya yang paling tinggi sekali dalam organisasi, yang paling tinggi CEO dia ataupun manager dia. Dia study betul-betul, maksudnya dia bukan study dekat web organisasi tu je. Dia akan tengok social media account, ada Facebook tak, ada Instagram ke, ada account-account lain. Sebab kadang-kadang dekat Facebook kita tulis siapa spouse kita, anak-anak kita, ada kan link-link semua. So dia akan study semua tu. Jadi bermaksud dia di bawah jenayah yang terancang lah. So kita ada phishing, itu yang kategori paling bawah. Kemudian dia up sikit spear phishing, dia dah spesifik. Dia dah buat homework, dia dah tahu dah siapa sasaran dia. Satu lagi whaling lah, whaling ni memang yang paling top. Sebab kalau dia dapat curi data daripada VIP ni, yang VIP yang paling tinggi ni, dia akan dapat untung yang lagi besar lah. Bermaksud daripada bawah tu, phishing ke whaling tadi, keuntungan dia makin lama makin meningkat. Kalau yang kita tahu tadi kan, kita ada 3 jenis phishing kan. Jadi daripada 3 jenis phishing tu, dia ada perbezaan tak dari segi langkah atau tujuan dia? Macam whaling tadi. Langkah atau tujuan. Apa beza tiga-tiga tu? Langkah dia sama, sebab dia memang nak mencuri data, dia nak curi maklumat rahsia, sama je, dia punya objektif tiga-tiga ni sama. Apa yang membezakan ialah kumpulan sasaran, kemudian keuangan dia. Kumpulan sasaran, kalau yang phishing biasa dia umum je, dia tak kisahlah shoot mana-mana dekat siapa-siapa, topik dia pun umum. Maksudnya kalau topik tu mungkin software update, umum kita nampak kan. Okey, bila masuk spear phishing tu topik dia dah nampak customize sikit, dah nampak terancang sikit. Dia punya sasaran pun dah terancang. Dia dah ada mungkin kalau 100% phishing tu 100% dia hantar kat semua. Kalau spear phishing tu mungkin 50%. 50% daripada kelompok tu. Dan whaling tu mungkin from 10 to 15%, 10 ke 15% dia dah sasarkan kumpulan VVIP, whaling tu, sebab dia dapat tangkap ikan paus besar nilai dia kan. Jadi situ dia beza dia adalah kumpulan sasaran dia, semakin phishing nak ke whaling tu semakin tinggi dia punya keuntungan. Modus operandi dia sama je. Dia mungkin akan create fake email, dia akan hantar email palsu, dia akan bina laman web palsu supaya orang akan klik. Tujuan dia untuk curi data tu, you kena klik ada satu link ataupun you kena download satu attachment untuk tindakan seterusnya. Mengapa phishing scam menggunakan nama syarikat-syarikat besar seperti TM dan sebagainya? Satu is element of trust lah untuk dia dapatkan kepercayaan. Selalunya kepercayaan tu boleh dibeli melalui dia tumpang nama organisasi yang besar ataupun dia tumpang nama satu jawatan yang besar. Contohnya kalau UKM ni, dia akan guna nama seperti Bendahari UKM. Ataupun ketua pendaftar. Misalnya dia kata, kan kita setiap tahun kita ada buat penilaian, kita panggil
penilaian tahunan kan, pekerja dia ada penilaian tahunan dia. Kalau dia tak ni, mungkin penilaian tahunan tu dia tak dapat bonus ke apa, sebenarnya dia bermaksud bila ada satu jawatan yang besar tu, seorang itu ada satu kuasa yang besar, dia boleh buat macam-macam. Jadi sebab tu dia nak tumpang. Scammer ni dia pandai, dia akan gunakan satu nama yang besar supaya dia dapat kepercayaan oleh mangsa tu nanti. Jadi itu antara dia punya psikologi lah. Bagaimana scammer boleh dapat nombor telefon kita? Macam mana kita boleh dapat? Dia boleh dapat nombor telefon adalah satu bersifat peribadi, rahsia. Kadang-kadang kita pun tak perasan tau. So kadang-kadang nombor telefon ini dapat daripada sekeliling kita. Maksudnya kawan-kawan kita yang bagi, satu. Dapat daripada laman web, satu. Media sosial dan sebagainya. Kadang-kadang kita bergambar, kadang-kadang kita perasan dalam gambar tu ada nombor telefon kita kan. So scammer ni dia akan buat social engineering punya teknik ni, dia akan zoom sampai detail. Kadang-kadang kita punya workspace, macam workspace saya ni, kalau mungkin dekat whiteboard saya tu saya ada tulis nombor telefon ataupun nombor password kan. So lepas tu saya ambil gambar, saya letak di Instagram. So scammer ni dia boleh zoom sampai detail maklumat-maklumat yang rahsia ni. So itu antaranya lah nombor telefon ini. Kadang-kadang datang daripada telco sendiri, itu insider. Kita panggil orang dalaman yang kerja di telco. Dia jual data-data kita ini kepada orang luar sana lah. Untuk tujuan yang untuk tujuan marketing dan kemudian bocor data tersebut kan. Okey, soalan terakhir, apakah persediaan yang boleh dielakkan daripada terkena phishing scam? Satu yang penting, bagaimana nak menjadi prevent, nak elakkan. Satu pentingnya kita melalui program-program pendidikan. Pendidikan nak educate pengguna ni supaya sentiasa berhati-hati. Jangan mudah percaya. Contohnya macam kita tengok dekat Facebook, kalau PDRM tu dia selalu buat kempen kan. Kadang-kadang kempen tu sampailah dekat user. Contohnya dia ada bangunkan satu portal yang misalnya semak mule. Mule ni boleh semak nombor-nombor telefon yang blacklist, yang memang scammer punya nombor telefon. Kalau kita terima satu phone tu, kita jangan terus jawab. Kita biar je. Selalunya kalau nombor tu yang saya tak biasa, saya tak jawab. Tetapi saya add sebagai satu kontak saya dan saya tengok WhatsApp dia keluar kan profile. Jadi situ satu cara lah. Kita sendiri kena tahu macam mana nak detect ini nombor siapa sebenarnya. Satu lagi, nombor tu kalau unknown tu kita boleh install Truecaller. Salah satu app yang boleh detect. Truecaller ni dia boleh detect nombor ni dah blacklist. Berapa orang yang label dia sebagai scam lah. Yang portal PDRM tu yang dibangunkan oleh PDRM, nama dia Semak Mule. Maksudnya kita boleh masukkan nombor tu dan kita boleh check ada tak dalam database nombor-nombor scammer. So dia akan maklumkan lah. Sebenarnya banyak teknologi kalau kita pergi dekat App Store tu untuk detect scammer tu melalui nombor telefon, melalui kadang-kadang dia punya ID dan sebagainya. Kadang-kadang nombor telefon tu tiba-tiba dapat dia punya, kalau Malaysia 06 kan, kalau Turki 688 ke macam tu. Jadi nombor-nombor luar negara tiba-tiba call kita pelik kan. Jadi itu antara satu lah. Satu, kita sendiri sebagai user kita kena educate diri kita supaya sentiasa berhati-hati. Kalau nak buat online transaction tiba-tiba nampak pelik je macam kita pengguna Maybank, Maybank.com ataupun CIMB. Jangan tengok gambar je, nampak sotong merah tu CIMB, tak semestinya. Kita tengok dia punya URL dia. Itu satu on human manusia tu dia kena sentiasa hati-hati, selalu educate melalui program-program yang dibuat, kempen banyak yang dibuat oleh MCMC, Suruhanjaya Multimedia Komunikasi. Kadang-kadang bank sendiri pun dia akan hantar satu bentuk kempen kepada pengguna dia lah supaya berhati-hati phishing. Sebab phishing ni Aisyah, dia banyak target sektor kewangan, sektor perbankan. Sebab kita dah bila COVID ni, kita banyak online. Lepas tu banyak pula lah order Grab food lah, apa benda,
guna e-wallet kan. Jadi benda tu dia memang target untuk sektor keuangan ataupun bank. Sebab tu phishing tu dia tinggi dekat domain